Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita dapat teruskan lagi kuliah kita, siri yang ke-6 Yang ni kita pun dah berada di hujung bulan Julai. Berapa hari lagi, berapa minggu lagi kita dah nak masuk Ogos. Sekejap je masa berlalu. Jadi tajuk kita pada hari ini, kalau tengok buku yang saya guna, tajuk bagi hadis yang ke-6, tajuk yang disebut dalam buku ni diberikan sebagai sesiapa yang mengucap la ilaha illallah. Selalu sebelum ni kita bincang tentang dunia, kan, tentang akhirat, perumpamaan dunia dengan akhirat. Tetapi hari ini kita fokus kepada salah satu aspek yang sangat penting juga, yang menjadi asas kepada kita, iaitu berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok hadis ni dalam kitab hadis yang asal, yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang macam saya selalu sebut, hadis ini kita ambil daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ni dalam bab lain, dalam bab yang disebut bab Al-Amali Alladhi Yubtagha Bihi Wajhullah. Jadi penulis kadang-kadang dia ada perlu gunakan tajuk yang difikirkan sesuai. Sebab apa? Mungkin dalam konteks masyarakat kita, yang inilah yang kita nak difokuskan, ialah mengenai ucapan kalimah la ilaha illallah, yang disebut juga sebagai kalimah al-ikhlas. Okey. Jadi hadisnya saya kongsikan terlebih dahulu hadisnya. Hadis yang diriwayatkan daripada Mahmud bin Ar-Rabi', daripada Itban bin Malik Al-Ansari, thumma ahada bani Salim qala ghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lan yuwafiya 'abdun yawmal qiyamati yaqul la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallah illa harramallahu alaihin nar. Jadi apakah maksud hadis ini? Hadis ini yang diriwayatkan oleh perawi yang bernama Mahmud bin Ar-Rabi' daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Itban bin Malik Al-Ansari. Ini nama sahabat. Selalu kebiasaan kita dengar nama sahabat yang meriwayatkan hadis, kebanyakan kebiasaannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, betul kan? Aisyah radhiyallahu anha, okey. Abdullah ibn Umar, kita ada kongsikan Abdullah ibn Abbas. Tetapi untuk yang hadis yang kali ni, mungkin kalau saya pun kurang familiar dengan sahabat ini, tapi hari ini kita dapat mengenali salah seorang tokoh yang meriwayatkan hadis dalam kalangan sahabat Nabi. Kalau dalam istilah ulum hadis, kita panggil sebagai perawi al-a'la, perawi yang paling tinggi dalam sanad ni ialah sahabat yang bernama Itban bin Malik Al-Ansari. Al-Ansari tu merujuk kepada kaum Ansar. Kan selepas penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah, ada dua golongan umat Islam, iaitu kaum Muhajirin dan juga Ansar. Ini menunjukkan bahawa Itban
bin Malik Al-Ansari ini daripada golongan Ansar, dan ada disebut bahawa beliau dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Khalifah Umar bin Al-Khattab selepas penghijrahan tersebut. Dan disebut juga dalam hadis ini beliau juga berasal daripada Bani Salim. Kan kabilah orang Arab dia ada kabilah Bani Asad, beliau berasal daripada kabilah Bani Salim. Ini kadang-kadang faedah ataupun kelebihan maklumat yang terdapat dalam hadis tu. Daripada perawi-perawi tu ada maklumat yang boleh kita kenal pasti daripada sudut latar belakang. Yang pertama tadi golongan Ansar, kemudian daripada kabilah Bani Salim. Dan apa yang disebut dalam hadis ni maksudnya Itban bin Malik Al-Ansari menyatakan bahawa dia menyebut bahawa pada suatu pagi Nabi SAW datang kepada dia di Bani Salim, dan Nabi bersabda iaitu apakah yang diucapkan oleh Nabi. Maksudnya di sini Nabi bersabda tidak akan disempurnakan balasan bagi seseorang hamba pada hari kiamat yang dia mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah, melainkan diharamkan baginya neraka. Jadi ini maksud hadis. Kalaulah tengok yang saya sebut tadi, hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Saya kongsikan sedikit maklumat daripada sudut selain daripada hadis ni ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ada dalam kitab hadis yang mana lagi? Sebab kita selalu familiar kitab Sahih Al-Bukhari dengan Sahih Muslim, Jami' At-Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad, Muwatta' Imam Malik. Itu yang kita antara kitab hadis yang utama. Tapi saya buat sedikit carian. Hadis ni ada dalam kitab hadis yang lain, antaranya ialah Sunan An-Nasa'i Al-Kubra. Al-Imam An-Nasa'i dia ada beberapa kitab, tetapi yang termasuk dalam kitab hadis yang utama tu bukan yang Al-Kubra ni, tapi yang kita masuk sebagai, kalau orang bidang hadis kita sebut sebagai dalam kategori kitab hadis yang 6. Al-Kutub As-Sittah tu bukan Al-Kubra. Kubra ni kitab hadis yang besar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nasa'i, tetapi yang termasuk dalam yang 6 itu ialah Sunan An-Nasa'i As-Sughra, atau disebut juga dengan nama Al-Mujtaba. Yang itu kadang-kadang orang confuse. Orang ingat kitab Al-Imam An-Nasa'i ni Al-Kubra, tetapi sebenarnya ialah As-Sughra yang kecil, yang diringkaskan dan dipilih. Dan ada yang ulama namakan sebagai Al-Mujtaba. Okey, kalau dalam Sunan An-Nasa'i Al-Kubra, lafaznya sama macam mana yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Okey, jadi sebenarnya hadis ni yang ada dalam Sahih Al-Bukhari ni, sebenarnya kalau kita tengok lafaz dia pendek, hanya fokus kepada sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah, pada hari kiamat nanti akan diharamkan api neraka ke atasnya. Tapi sebenarnya hadis ni kalau kita buat carian dalam kitab-kitab hadis, dan even kalau dalam Sahih Al-Bukhari sendiri, hadis ni sebenarnya matannya sangat panjang yang menceritakan sebab kenapa Nabi ucapkan hadis ni. Kalau dalam ulum hadis dia panggil sabab wurud hadis. Dia istilah Arab lah, tapi nak maksudkan pasal apa atau kenapa Nabi ucapkan sesuatu ucapan. Kadang-kadang ada sebab yang Nabi mengucapkan sesuatu ucapan tu ada peristiwanya, ada kisahnya. Okey, kalaulah, tapi dalam Sunan An-Nasa'i Al-Kubra ada dua riwayat ni. Ada riwayat yang panjang,
ada riwayat yang pendek. Sama juga macam dalam Sahih Al-Bukhari. Ada riwayat yang panjang, ada riwayat yang pendek. Nanti saya akan kongsikan. Ada juga dalam kitab hadis yang lain, iaitu mungkin kita jarang dengar, Musnad Ibn Abi Shaybah. Selalu kita dengar Musnad Imam Ahmad, kan? Yang ini Musnad Ibn Abi Shaybah. Dan juga ada dalam kitab Az-Zuhud wa Ar-Raqaiq oleh Abdullah Ibn Al-Mubarak. Bagi sanad yang dibawakan oleh Abdullah Ibn Al-Mubarak, beliau meriwayatkan daripada gurunya yang bernama Ma'mar. Dan Ma'mar mengambil hadis ini daripada tokoh dalam kalangan tabi'in yang besar, yang dikenali sebagai Az-Zuhri ataupun Ibn Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab Az-Zuhri ini kalau dalam bidang hadis, dialah yang menyahut permintaan daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk hadis dikumpul dan dibukukan. Dan Az-Zuhri meriwayatkan hadis ni daripada Mahmud bin Ar-Rabi', dan Mahmud bin Ar-Rabi' meriwayatkannya daripada Itban. Okey, ada juga dalam kitab lain, bukan kitab hadis, sebab kitab hadis ni bukan hanya, dia ada banyak bentuk. Salah satu juga kitab yang bawakan hadis dengan sanadnya ialah juga kitab At-Tauhid oleh Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah ada juga kitab hadis yang lain dikenali dengan Sahih Ibn Khuzaimah. Jadi panjanglah, itu antara apa yang saya kongsikan daripada sudut sumber hadis ni ada dekat mana. Dan kadang-kadang kitab hadis ni dia ada berbeza. Dalam Sahih Al-Bukhari dibawa ringkas, tapi dalam kitab At-Tauhid oleh Ibn Khuzaimah, beliau ada menerangkan sedikit tentang maksud hadis ni. Apakah yang dimaksudkan diharamkan ke atasnya api neraka an-nar, itu sebenarnya diharamkan ke atasnya api itu untuk memakannya. Ini sebahagian daripada pandangan lah kalau kita pergi kepada perbincangan tu detail. Okey, itu daripada sudut sumber hadis. Kemudian saya kata saya nak kongsi sedikit tentang sahabat tadi, Itban bin Malik Al-Ansari. Kalau kita tengok sebenarnya yang saya sebut hadis dengan riwayat yang lebih panjang tu, dia ada menceritakan yang ni disebut dalam kitab Sahih Al-Bukhari dalam bab yang lain, iaitu bab Al-Masajid fil Buyut, masjid di rumah. Yang ni antara maksudnya lah. Apa maksudnya? Riwayatnya panjang, saya akan ringkaskan bahawa disebut dalam hadis ni daripada Itban bin Malik dalam bab Al-Masajid fil Buyut. Dan beliau ni Itban sebenarnya dia pada penghujung usia dia mengalami masalah penglihatan. Kan biasalah kita bila kita usia kita makin meningkat, yang ni pun saya selalu sebut, kita akan ada banyak orang kata bila dah umur 40 kebiasaannya ke atas, ada setengah orang dia steady je, tapi ada setengah orang peralihan usia tu akan menyebabkan seseorang tu akan terdedah kepada penyakit. Kalau orang perempuan, dia adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan orang perempuan, dan kebiasaannya penyakit 3 serangkai, tak kiralah lelaki perempuan, masalah penglihatan lelaki dan juga perempuan. Dan bagi Itban bin Malik disebut dalam riwayat ni, yang satu ni disebut beliau buta, dan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim disebut bahawa dia ada beberapa masalah penglihatan, yang penglihatan dia mungkin kabur. Tapi dalam ni disebut beliau buta akhirnya lah, bukan ketika muda. Dan beliau daripada salah seorang sahabat Nabi yang turut mengikuti perang Badar bersama dengan Nabi SAW. Dan beliau ini dari sudut latar belakang dalam riwayat yang panjang ni, sebenarnya beliau merupakan seorang imam bagi kaumnya, iaitu Bani Salim tadi. Dan sebenarnya apabila beliau jadi imam, jarak antara rumahnya nak ke masjid ada lembah. Lembah tu apabila turun hujan, air akan bertakung. Dalam situasi umur beliau
yang makin meningkat, yang ada masalah penglihatan. Jadi benda ni menimbulkan kesulitan. Kan kita nak harung bila lembah, bayangkan kalau di negara Arab kan, kalau kita tak biasa pergi ataupun kita tengok gambar berbukit-bukit, ada lembah, gurun. Kalau di gurun lain lah, kalau Arab biasanya pun memang kawasan dia berbukit dan kena jalan kaki. Yang ini menimbulkan kesulitan kepada Itban bin Malik untuk nak menjadi imam. Jadi disebut jadi beliau menyebut dalam riwayat ni bahawa beliau datang pergi berjumpa dengan Nabi SAW dan menceritakan bila ada masalah. Maksudnya sahabat mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan Nabi, menceritakan masalah yang berlaku kepadanya daripada sudut bukan hanya masalah air tadi tu, tapi menceritakan juga masalah kesihatan. Masalah kesihatan mata yang menyebabkan dia sukar untuk nak pergi menunaikan tanggungjawabnya menjadi imam. Okey, dan cerita masalah hujan tadi itulah. Dan jadi beliau tak mampu untuk nak pergi ke masjid. Dan beliau kata kepada Nabi SAW, dia harapkan bila dah masalah diceritakan, beliau mengharapkan agar Nabi SAW dapat hadir ke rumahnya di Bani Salim. Nabi solat dalam rumahnya dan tempat tu dijadikan sebagai musalla. Okey, itu antara apa harapan beliau. Dan dalam hadis ini, Nabi, apa jawapan Nabi? Bila orang datang jumpa Nabi, sahabat datang menyuarakan masalah dan minta Nabi hadir. Dan apa jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW? Nabi bersabda, Sa'af'alu insya-Allah. Aku akan lakukan. Nabi akan tunaikan permintaannya dengan izin Allah, insya-Allah. Dan sebab itu dalam riwayat ini disebut Itban berkata, pada keesokan paginya Nabi tak pergi seorang. Nabi pergi bersama dengan Abu Bakar, sahabat karibnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika dah siang, matahari dah naik sikit, kemudian bila Nabi sampai di rumah Itban, apa yang Nabi buat? Nabi minta izin dulu untuk nak masuk. Ini banyaklah yang boleh kita ambil pengajaran. Bila kita pergi rumah orang, kita minta izin dulu. Sebab tu ada hadis al-istizan, minta izin tu 3 kali. Kalau tak diberi kebenaran, jangan masuk. Kan? Kena balik. Okey, Nabi minta izin dan diberikan keizinan. Fa'azinat lahu. Selepas diberi izin, Nabi tidak duduk. Nabi tak duduk terus. Kita pergi rumah orang, kan? Selalunya kita buat apa? Orang ajak tak masuk. Kita masuk ke, kita terus masuk ke, kita duduk ke, kita terus pergi dapur ke, kita buka tengok hari ni masak apa, kan? Ataupun tapi ini apa yang boleh kita contohi daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi terus bertanya. Maksudnya Nabi terus kepada apa hajatnya. Okey, Nabi bertanya, kat manakah tempat yang kamu suka untuk aku solat di rumah kamu? Bukan Nabi tanya dulu, Nabi minta pandangan daripada sahabat. Bukan Nabi yang beri arahan, Nabi nak solat kat sekian-sekian yang ni lebih bagus. Tapi Nabi minta pandangan sahabat terlebih dahulu. Dan Itban berkata, aku isyaratkan kepada Nabi SAW satu sudut di rumah beliau. Dan Nabi berdiri, Nabi takbir, dan kami buat saf di belakang Nabi. Kami solat 2 rakaat, kemudian kami bagi salam. Dan kemudian adabnya apabila tetamu datang, ini pun banyak kita ambil pengajaran daripada hadis. Itban menyediakan makanan untuk hidangan Nabi. Adab yang orang kata apa, bila tetamu datang, kita hidangkan dengan orang kata apa yang kita ada lah. Sama ada kadang-kadang
terpulanglah yang tidak menyusahkan kita. Tapi dalam konteks hadis ini disebut dengan makanan itu khizirah yang disediakan. Dan sebenarnya yang disebut yang kat sini disebut dengan baris, kadang-kadang dia ada baris yang berbeza. Kat sini khizirah, tapi dalam satu riwayat lain disebut sebagai khazirah. Itu antara perbezaan lafaz lah antara nama. Tapi ada yang sebut sebagai macam daging yang dipotong kecil dicampur dengan air, mungkin lebih macam orang kata apa, bubur yang ada daging. Wallahu alam, saya pun tak tahu. Yang ni ada yang disebut dalam oleh Dr. Mustafa Al-Bugha ketika dia ta'liq hadis ni. Kemudian setelah dihidangkan tu okey, berlaku orang kata apa, perbincangan. Ada orang bercakap daripada apabila Nabi datang, para orang lain pun turut datang ke rumah Itban. Lalu adalah salah seorang yang berkata kepada antara soalan yang diajukan pada masa tu, ada orang bertanya, di manakah seorang sahabat yang bernama Malik bin Dushayhin? Ini antara nama. Jadi tadi sahabat yang meriwayatkan hadis nama Itban bin Malik, tapi dalam ramai-ramai itu ada sahabat yang bertanya, di manakah seorang yang bernama Malik bin Ad-Dukhayshin? Susah sikit nak sebut, Malik bin Ad-Dukhayshin, ataupun dikenali sebagai Ibnu Ad-Dukhshun. Susah sikit, Ad-Dukhshun. Ada dua panggilan kat situ. Dan ada sebahagian mereka menjawab. Kadang-kadang kita pergi rumah orang, kita tanya, mana pergi anak ke, mana pergi kawan yang lain ke, tak datang ke? Tapi dalam konteks hadis ini disebut mereka bertanya di mana Malik ataupun Ibnu Dukhshun ini, dan sebahagian mereka menjawab dia tu adalah munafik. Ini antara jawapan yang diberikan. Beliau adalah munafik, beliau tidak sukakan Allah dan Rasulnya. Dan Nabi SAW menjawab, la taqul dhalika, jangan sebut macam tu. Tidakkah kamu melihat bahawa dia telah berkata, Malik ni telah mengucap, Nabi larang, jangan kata dia munafik. Apa yang kita nampak dia, sebenarnya dia telah mengucapkan la ilaha illallah, dan dia hendakkan wajah Allah. Dan mereka berkata, bukankah macam tu? Nabi tanya mereka, dan mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan sahabat cerita lagi bahawa kami melihat Malik ni, dia lebih maksudnya dia lebih banyak berinteraksi ataupun lebih cenderung kepada bersahabat dengan orang munafik. Dan sebab itulah Nabi SAW ucapkan hadis ni. Sebab itulah Nabi ucapkan hadis ni yang menyatakan bahawa sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Maksudnya siapa yang ucap kalimah ni dengan mengharapkan wajah Allah. Kat sini hadis ni sebenarnya kalau mengikut pandangan Al-Aini ketika mensyarahkan hadis ni termasuk dalam kategori hadis mutasyabihat. Hadis mutasyabihat yang ada kaitan dengan rupa dan wajah Allah dan sebagainya. Tapi saya tak akan pergi kepada isu-isu yang berkaitan dengan hadis mutasyabihat ini, dan kita nak fokus kepada kalimah la ilaha illallah. Okey, ini panjang sedikit. Jadi apa yang saya nak kongsikan juga kat sini, Al-Qadhi Iyad ketika mensyarahkan hadis ni juga ada dalam Sahih Muslim dengan lafaz sedikit berbeza.
Apa kata Qadhi Iyad? Perbuatan Aitban, yang Aitban datang jumpa Nabi dan minta Nabi supaya Nabi solat di rumahnya, sebab sebenarnya dia bukan saja-saja minta, tetapi minta tu disebabkan ada keuzuran. Bukan saja cari excuse tak nak hadir solat berjemaah di masjid, nak jadi imam. Dan keuzuran itu ialah masalah penglihatan beliau, dan masalah penglihatan itulah halang beliau ke masjid sebab hujan tadi. Nak harung hujan, kita nak harung hujan dalam keadaan kadang-kadang kita bawa kereta kan, hujan lebat sangat dengan gelap pun kadang-kadang kita kena berhenti. Susah kan? Ni apatah lagi dalam orang yang ada masalah penglihatan yang gelap je, yang tak nampak. Ini antara sebab tu ulama kata ini adalah rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Aitban, yang beliau ada alasan tak hadir untuk solat berjemaah di masjid dan menjadi imam. Dan masjid ni ada lagi di Madinah. Kalau sesiapa yang biasa hadir, Masjid Aitban bin Malik, kalau Google pun ada, dan disebut, kalau Google disebut masjid salah satu daripada masjid bersejarah di Madinah, antara masjid bersejarah Masjid Quba dan sebagainya. Okey, kita pergi pula kepada hadis ni. Hadis ni apa yang dapat kita keluarkan pengajaran daripada hadis ni? Tadi banyak kan, tapi saya nak fokus kepada kalimah la ilaha illallah. Jadi hadis ni kalimah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa kalimah ini la ilaha illallah bukan hanya diucapkan di lisan sahaja. Sebab itu dalam kitab ni yang saya guna ni disebut sebahagian orang dia salah faham, dia faham hadis ni secara zahir. Maksudnya dia sangka orang yang ucap kalimah ni la ilaha illallah tadi haram bagi dirinya untuk masuk neraka. Dia faham kata dia tak akan masuk neraka, dia akan masuk ke dalam syurga walaupun dia buat perkara-perkara yang Allah larang, kan? Dan dia tinggalkan amalan yang difardukan semata-mata sebab dia dah ucap kalimah la ilaha illallah. Dia tak, hadis ni dia faham Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka, dia dimasukkan ke dalam syurga. Sebenarnya kefahaman ni bercanggah dengan nas-nas lain, sebab kita tak boleh faham hadis ni dia secara satu, secara terpisah, tapi kita kena faham juga dengan hadis-hadis lain dan juga ayat-ayat Al-Quran yang lain yang selaras dengan hadis ini. Sebab itulah nak menunjukkan bahawa ketika membawakan hadis ini yang ada dalam Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, yang kata ucapan la ilaha illallah kena datang bukan hanya ucapan di lidah, tetapi juga kena ikhlas daripada hati, ya. Jadi sebab itu Syekh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim ketika mensyarahkan hadis ini menerangkan bahawa hadis ini menunjukkan hakikat makna la ilaha illallah. Bukan hanya ucap sahaja, tetapi kita harus faham dia adalah kalimah tauhid yang maksudnya memang tulus mengesahkan Allah, tidak ada elemen syirik. Maksudnya Allah lah yang kita sembah dan Allah lah, untuk Allah lah ibadat kita lakukan itu ikhlas semata-mata kerana Allah. Contoh kalau syirik, kita buat satu amalan, syirik ni boleh jadi kita buat satu amalan kerana Allah, tetapi kita campurkan amalan tu kerana orang.
Dia boleh jadi syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi. Ataupun kita buat satu amalan kerana Allah, tapi juga kita kata buat amalan tu kerana yang menyembuhkan tu orang lain. Contohnya kita pergi jumpa perawat, kita sembuh, kita tak ada keyakinan bahawa yang menyembuhkan tu adalah Allah semata-mata. Begitu juga dengan rezeki. Sebab itulah kalaulah hakikat tauhid ini kita faham dengan betul-betul, memang balasannya kita tidak akan masuk ke dalam neraka, tapi ada syarat-syarat yang perlu kita penuhi terlebih dahulu. Antara hadis yang saya nak kongsikan juga yang menunjukkan bahawa ucap kalimah la ilaha illallah ini perlulah ikhlas, datang daripada hatinya ataupun datang daripada dalam dirinya. Ialah sebuah hadis riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW bersabda, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Apa maksud hadis ini? Nabi SAW bersabda, orang yang paling berbahagia, orang yang paling gembira kerana mendapat syafaatku pada hari akhirat nanti ialah sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hatinya yang ikhlas, dan juga ataupun dirinya yang ikhlas mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi maksudnya ucapan ni perlu kita hayati, bukan hanya sebut tapi dalam hati. Hanya kita tahu sebut ikhlas ni senang, tapi orang kata nak ikhlas tu, tapi bukanlah jadi alasan kita tak boleh nak ikhlas. Ikhlas ni perlu dididik dan dilatih. Kita tak boleh kata susahlah nak ikhlas ni, sebab tu tak payah buat. Sebab ikhlas ni perlu dilatih dan dididik. Dan ada juga hadis lain daripada Abu Hurairah juga, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, hadis yang bermaksud, aku bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba pun yang bertemu dengan Allah, maksudnya meninggal, dengan membawa keduanya dalam keadaan tidak ragu-ragu. Maksudnya mengucap kalimah la ilaha illallah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dalam keadaan tidak ragu-ragu. Jadi tadi yakin, tidak ragu-ragu, kecuali Allah akan masukkannya ke dalam syurga. Maksudnya yakin dengan kalimah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah hadis riwayat Muslim. Dan ada juga riwayat yang hampir sama oleh Abu Hurairah yang sama juga. Allah tidak, penghujung dia adalah lafaz yang berbeza sedikit tapi maksudnya sama. Juga hadis riwayat Muslim, Allah tidak akan menghalangnya untuk masuk ke dalam syurga apabila seorang hamba tu bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak ragu-ragu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey, ini antara apa yang kita sebut kalimah la ilaha illallah. Bukan hanya kita ucap di lidah, tapi perlu ikhlas dalam hati, tidak ada ragu-ragu. Dan juga dalam hadis yang lain disebut kita juga bukan hanya mengakui keesaan Allah, tetapi juga mengakui bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan lagi satu apa yang saya nak kongsikan, kita juga bila kita ucapkan kalimah ni, kita perlu jujur. Kan jujur ni kita
orang jujur, orang tak boleh nampak, orang tak boleh nak nilai orang tu jujur ataupun tidak. Itulah apa yang pendekatan yang diambil oleh Nabi apabila salah seorang yang lain tu tanya di mana Malik bin Dukhsyum tadi kan, dan orang kata dia munafik. Dalam sebahagian riwayat orang kata orang cakap sesuatu yang tak elok dengan dia, tapi yang spesifik orang kata dia munafik. Jadi kat sini antara pengajarannya, kita tidak boleh dengan mudah kita nak kata orang, kita nak menilai orang, apatah lagi kita nak label orang dia ni munafik dan sebagainya. Sebab Nabi larang dalam hadis ini. Tetapi yang sebenarnya kita kalut, sebenarnya kita apa? Kita semak dalam diri kita, keimanan kita ni, kita sendiri sejauh mana kita yakin dan sejauh mana kita jujur dalam nak mengucap kalimah syahadah. Sebab kalau kita tengok ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 10, ayat yang berkaitan dengan orang yang munafik. Kita tak nak kita termasuk, na'udzubillah, dalam kategori orang yang munafik yang hanya mengucapkan kalimah syahadah sebab kita nak selamat daripada, kita nak kelebihan yang tertentu dan sebagainya. Ini apa yang disebut dalam surah Al-Baqarah ini, ayat yang bermaksud wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat yang bermaksud ada di antara manusia yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhirat, dan padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Sebab iman ni tak nampak dalam hati, dan mereka sebenarnya Allah sifatkan orang munafik ni, sebenarnya mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak sedar dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambah lagi penyakit dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan oleh mereka berdusta. Jadi ciri-ciri orang munafik, dia kata dia beriman, tetapi dia beriman dengan Allah, dia beriman dengan hari akhirat, tapi sebenarnya dia tidak, benda tu tidak datang ikhlas daripada lubuk hatinya. Sebenarnya dia hanya nak menipu Allah dan juga Rasul dan orang-orang yang beriman, para sahabat. Sebenarnya dia tipu orang, tapi sebenarnya dia yang rugi. Dia yang akan diazab di akhirat nanti disebabkan oleh dia berdusta. Jadi rumusan daripada sini, berdasarkan hadis tadi, kita boleh katakan kalimah la ilaha illallah tidak diterima hanya dengan ucapan semata-mata, dan banyak orang salah faham. Ada orang kata tak apalah, tadi tu salah faham, ingat tak buat dosa terus tak masuk neraka, masuk ke dalam syurga. Dan ada juga yang menyebut bahawa ada orang kata cukuplah di penghujung usia dia ucap kalimah la ilaha illallah. Ada orang faham macam tu, sedangkan dia akan masuk syurga dan dia bebas daripada siksaan neraka. Sebab yang ni nanti kita akan tengok, sebenarnya seseorang tu kalau dia lakukan maksiat, dia kalau ikut apa yang disebut, dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi ini semua bergantung kepada keampunan dan rahmat daripada Allah. Yang tu dalam ilmu Allah, siapa yang Allah akan masukkan ke dalam syurga tanpa hisab, dan juga tak dimasukkan ke dalam neraka. Saya nak kongsi juga seterusnya ialah kata-kata oleh Al-Hasan Al-Basri yang menyebut, yang disebutkan bahawa pernah diberitahu kepadanya orang-orang berkata, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk syurga. Okey. Lalu Al-Hasan Al-Basri menyatakan, barang sesiapa menunaikan hak kalimah tersebut dan kewajipannya, barulah dia akan masuk syurga. Maksudnya bukan ucapan tu semata-mata, macam saya terang tadi, banyaklah antara sebahagian. Perlu ikhlas, tidak syak dan ragu-ragu, lakukan apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Okey. Berikutnya, para muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Kita pergi juga itu tentang hadis tadi. Saya nak kongsikan juga beberapa perkara penting yang sama-sama kita boleh ambil manfaat, khusus untuk saya dan juga untuk puan-puan yang mendengar, sama ada dalam orang kata hadir ke Masjid Karwa pada pagi ini ataupun para hadirin dan hadirat yang menyaksikan secara live. Beberapa perkara penting yang berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab ni kalimah yang sangat penting yang berkaitan dengan tauhid, asas kepada keimanan kita. Jadi yang pertama sekali biasanya bila kita sebut kalimah la ilaha illallah, biasanya yang paling dekat dengan kita selain pada hadis tadi, selain daripada ucapan syahadah tu kan, ucapan syahadah, mengucap syahadah tu, kalimah la ilaha illallah juga adalah zikir yang paling utama. Selain pada mengucap kalimah syahadah, ini antara zikir yang boleh kita amalkan. Ini berdasarkan sebuah hadis dalam kitab Sunan Ibn Majah melalui sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, zikir yang paling afdal ialah la ilaha illallah, dan afdalud doa yang paling afdal ialah alhamdulillah. Tapi kita tak bolehlah faham ini je yang kita zikir. Kalau kita tengok zikir tu kan, zikir daripada Nabi ada banyak. Dalam Quran ada zikir, dalam hadis-hadis yang sahih ada banyak zikir. Tapi hadis ini nak menunjukkan bahawa la ilaha illallah adalah antara zikir yang paling utama. Sanad ini adalah sanad hadis dalam Sunan Ibn Majah ini, sanadnya menurut pandangan tokoh hadis semasa, iaitu Syekh Syuaib Al-Arnaud, isnaduhu hasan, sanadnya hasan, maksudnya dalam kategori hadis yang boleh kita terima. Dan saya nak kongsi juga sebuah hadis ini juga ada dalam Jami' At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi kata hadisnya hasan. Jadi daripada sini dapat kita rumuskan zikir afdaluz zikri la ilaha illallah, bahawa sebaik-baik zikir adalah kalimah tauhid la ilaha illallah. Dan perkara yang kedua yang saya nak kongsikan ialah tadi tu zikir yang paling utama ialah kalimah tauhid la ilaha illallah. Ini ialah perkara yang kedua ialah keutamaan la ilaha illallah. Apakah keutamaan kalimah ini? Yang ini ada kaitan juga dengan dia hadis lain, tapi dia ada kaitan dengan hadis yang kita kongsikan tadi. Keutamaan kalimah la ilaha illallah yang pertama ialah bebas daripada neraka. Tapi saya kata ada syarat-syaratnya, tapi ini antara keutamaan kalimah la ilaha illallah yang boleh membebaskan seseorang hamba daripada neraka. Hadis ini ialah hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang beliau mendengar seorang muazzin melaungkan azan, dan apabila sampai kepada ucapan asyhadu an la ilaha illallah, beliau berkata kharajta minan nar. Jadi beliau berkata engkau telah keluar, engkau telah bebas daripada neraka. Ini antara keutamaan kalimah la ilaha illallah. Dalam hadis ni beliau menyaksikan bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Lalu Anas berkata dalam hadis ni, Nabi yang berkata, Nabi yang menyatakan, Nabi SAW bersabda bahawa muazzin itu telah bebas daripada neraka. Itu antara keutamaan kalimah la ilaha illallah yang pertama.
Yang kedua, apabila bebas daripada neraka, keutamaannya ialah mudah masuk syurga. Ini berdasarkan hadis juga oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Ini adalah hadis riwayat oleh Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud, dan Syekh Syuaib menyatakan bahawa hadis ini adalah sahih, tapi sanad hadis ini adalah hasan. Jadi maksudnya kat sini, kita tak boleh nak nafikan kalimah la ilaha illallah ada beberapa kelebihan dan keutamaan yang besar. Yang sebut tadi, bebas daripada neraka, mudah masuk ke dalam syurga jika dia meninggal dalam keadaan dia muslim, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan lagi satu antara kelebihan kalimah la ilaha illallah ialah dia masuk syurga. Tadi kita kata mudah masuk syurga. Masuk syurga ikut mana-mana pintu yang dia nak masuk. Okey, ini berdasarkan juga hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, maksudnya, barang siapa yang mengucapkan, siapa yang ucap, aku menyaksikan bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata-mata, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan aku bersaksi bahawa Isa adalah hamba Allah dan anak daripada hamba Allah, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta roh daripada Allah, dan bersaksi pula bahawa syurga adalah benar dan neraka pun adalah benar, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam syurga daripada 8 pintu syurga yang mana-mana dia kendaki. Tapi banyak kat sini, maksudnya ada banyak menyaksikan tu bukan hanya menyaksikan bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi juga ada beberapa perkara yang disebut dalam hadis. Dia boleh pilih masuk ke dalam syurga ikut pintu mana yang disukai, dikehendaki olehnya, iaitu menyaksikan bahawa Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan Nabi Isa adalah anak Allah dan sebagainya. Dan anak Nabi Isa itu anak daripada hambanya, dan juga menyaksikan syurga tu benar, neraka pun benar. Jadi banyak perkara dengan sebab keimanan yang dalam bentuk yang macam ni, penyaksian yang macam ni, ganjarannya akan dimasukkan ke dalam syurga ikut pintu mana yang dikendaki, kan? Okey, jadi kat sini saya nak kongsi juga beberapa kebaikan lain daripada kalimah la ilaha illallah. Antaranya ialah kalimah la ilaha illallah saya sebut tadi adalah kebaikan yang paling utama. Banyak hadis kalau kita tengok tadi menyebut tentang kelebihan kalimah la ilaha illallah. Antaranya ialah hadis riwayat oleh Abu Dzar. Ada Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, yang beliau berkata, beliau berkata kepada Nabi SAW, ajarkanlah aku. Dia minta Nabi ajar, akan dia satu amalan yang dapat mendekatkan dia ke syurga. Abu Dzar tanya Nabi, tolong minta Nabi ajarkan Abu Dzar
suatu amalan yang dapat mendekatkan Abu Dzar ke syurga. Dan bukan hanya dapat dekatkan ke syurga, bila dekat ke syurga maksudnya jauh daripada neraka. Nabi SAW bersabda, apabila engkau, Nabi jawab, apa amalan yang dapat buat seseorang tu dekat kepada syurga, jauh daripada neraka? Jadi dalam hadis ni Nabi menjawab, apabila engkau melakukan sesuatu dosa, kita manusia, kita ada buat dosa, setelah kita buat dosa, kita buatlah kebaikan. Buat dosa jangan lagi tambah dengan buat dosa yang lain. Kita manusia memang tak bolehlah sengaja, kan? Tak bolehlah sengaja buat dosa, tetapi maksudnya kita lawan. Tapi kadang-kadang, selalu saya kongsi, semua orang ada buat silap. Kadang-kadang kita ada buat kesilapan dalam hidup kita, dan bila kita buat dosa, dalam hadis ni sebut, lakukanlah kebaikan. Buat perkara-perkara yang baik, kerana melakukan kebaikan itu engkau akan mendapat 10 ganjaran yang sama dengannya. Okey, ini apa yang disebut. Lalu Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, Abu Dzar bertanya, apakah la ilaha illallah, apakah la ilaha illallah kalimah tu merupakan satu kebaikan? Beliau bertanya. Dan amalan, mungkin ini apa yang beliau nak tanya, kebaikan tu apa, kan? Sebab Nabi sebut tentang dosa yang dibuat, yang diikuti dengan kita buat kebaikan. Dan kebaikan tu Abu Dzar tanya, adakah kalimah la ilaha illallah merupakan kebaikan? Nabi SAW bersabda, kalimah itu la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama. Nabi sebut ahsanul hasanat, kebaikan, ahsanul hasanat, kebaikan yang paling baik. Disifatkan dalam hadis. Dan kalimah ini, nak kata ahsanul hasanat, kalimah ini disebut dalam hadis tamhu az-zunub, dapat memadamkan az-zunub, bukan satu dosa, banyak jenis, banyak dosa, dan juga dapat memadam al-khataya, dapat memadamkan kesilapan yang kita buat dalam hidup kita. Jadi hadis ini dinilai sebagai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam tahqiq beliau terhadap karya Kalam al-Ikhlas. Okey, ini antara apa yang kita boleh buatlah, berzikir, mengucapkan dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori Allah bebaskan daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Dan apabila kita buat sesuatu, antara pengajarannya juga, kita dah buat silap, kita jangan terus, sebab tu orang kata dah buat silap, jangan buat silap 2 kali. Kita buat kesilapan yang kita buat, kita istighfar, minta ampun kepada Allah, dan kita lakukan kebaikan yang kita boleh, dan mudah-mudahan dengan itulah termasuk dalam kategori kebaikan yang utama, yang disebut sebagai ahsanul hasanat. Kemudian saya nak kongsikan juga tentang kelebihan zikir. Kebanyakan kalau kita sebut, kita dah zikir itu memang orang kata senang, kita nak sebut, kena banyakkan berzikir, sebut. Tapi zikir ni kena datang daripada hati yang tulus ikhlas. Sebab tu kalau ulama dia takrifkan zikir tu, bukan, ada ulama memang takrifkan dengan apa yang kita sebut di lidah, tapi ada juga menyebut apa yang kita sebut di lidah kita juga hayati. Dan kita tidak berzikir dalam keadaan hati kita lalai. Ada biasa kita zikir saja, tapi kita tidak menghayati. Begitu juga dengan kita berdoa. Kan? Kita berdoa, tapi kita sendiri tidak menghayati doa yang kita angkat dan kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak Allah makbulkan. Kita nak macam-macam, kan, dalam hidup kita ni. Tapi adakah zikir dan doa yang kita ucap tu benar-benar menepati, supaya yang kita buat nanti tidak akan menjadi
menjadi sia-sia. Dan zikir dan doa ni akan menjadi, kita doa supaya menjadi pemberat timbangan kita pada hari akhirat nanti. Dan saya nak kongsi juga tentang kelebihan zikir. Biasanya tadi kita fokus kepada zikir, ada yang disebut sama ada zikir la ilaha illallah sahaja, itu antara zikir yang paling utama. Tapi zikir yang saya nak sebut ni, kelebihan zikir, zikir yang ada tambahan. Yang ni kalau siapa yang biasa melazimi zikir pagi, zikir petang, dia akan biasa dengan tambahan ini, iaitu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni banyak kelebihan tentang zikir ini. So kita dah tahu, selain daripada kita zikir la ilaha illallah, kita juga melazimi dengan kita hayati zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Antaranya ialah kelebihan zikir ini, apa yang disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, berapa banyak? Okey, dalam hadis ini, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kita nak sebut berapa kali dalam satu hari. Dalam hadis ni disebut dalam sehari menyebutnya sebanyak 100 kali. Okey, fi yaumin mi'ah marrah, dalam satu hari sebut sebanyak 100 kali. Dan pahalanya sama seperti apa? Seperti membebaskan 10 orang hamba, dan ditulis untuknya 100 kebaikan. Allah tulis untuk kita 100 kebaikan, dan dihapuskan daripada diri seseorang yang ucapkan kalimah tersebut 100 perkara buruk. 100 dalam setengah disebut dihapuskan dirinya daripada 100 dosa. Dan zikir itu juga menjaga dirinya. Zikir ni menjaga dirinya daripada apa? Daripada gangguan syaitan daripada pagi dia ucap sampai petang. Dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amalan yang lebih baik daripada apa yang dia bawa, kecuali orang tu ada amalan yang lebih banyak daripada dirinya. Kalau orang tu ada buat banyak lagi amalan daripada dirinya, orang tu lebih baik pada dia. Kalau tak, dialah orang yang paling baik. Dan jadi hadis ni sebenarnya ialah saranan untuk berlumba-lumba melakukan kebaikan, memperbanyakkan zikir, nak ucap dalam satu hari sebanyak 100 kali. Kadang-kadang kita rasa banyaknya, masa bila kita nak ucap? Kan ada setengah orang dia rasa banyaknya, duk bilang lambat lagi 10 okey. 100 ni kita rasa kita banyak kerja lain kan. Kita nak buat kerja lain, nak masak lagi. Maksudnya kita kadang-kadang kita buat tu, kita nak pahala ni kita buat tapi tak ikhlas. Kita kena betul-betul menghayati, kita cari masa yang memang kita boleh rasa. Bila kita zikir ni, kita boleh hayati zikir ni, kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak ganjaran ni, ganjaran dia sangat besar. Yang dijanjikan dalam hadis zikir ialah kita nak ganjaran yang besar, tapi nak zikir 100 kali itu pun kita rasa terbeban, kita rasa malas, kita rasa ambil masa kita yang banyak. Tapi kalau kita tengok phone kan berjam, ini saya kata kat diri saya lah, berjam-jam, tapi kita tak rasa. Tapi masa kita bukan hanya untuk zikir ni, saya kata untuk saya nak baca Quran kan, satu halaman hari Jumaat tu kita nak baca surah Al-Kahfi cukup lengkap. Daripada pagi tu kita rasa kita duk tengok ayat ni ayat berapa dah, sampai dah lagi ayat yang 110, banyak lagi ni kan. Kita rasa kita nak
ganjaran yang besar, tapi kita berkira dengan Allah. Ni saya kata kat saya samalah, banyaklah. Sebab kita rasa, sebab akhirat tu kita tak nampak. Dunia tu yang ada depan mata kita, yang ni lah yang kebiasaannya yang kita kejar, kan? Okey, dan saya nak kongsi lagi hadis ini berkata, bukan hanya zikir tadi tu, tetapi hadis ini Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih dalam satu hari 100 kali, subhanallah wa bihamdih dalam satu hari 100 kali, akan terhapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi nak Allah hapus dosa kita ni, salah satunya ialah dengan zikir, dengan istighfar, dan juga dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah. Antaranya ialah subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali sehari, akan terhapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Okey, ini hadis riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan juga saya nak kongsi hadis yang lain juga oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi hari ni banyak kita dengar hadis, banyak dengar nama sahabat radhiyallahu anhum. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni ada, ini untuk orang yang dia rasa 100 tu banyak. Tapi kalau orang yang dia dah biasa, dia kata 100 tu tak ada masalah pun. Yang ni kalau dia rasa 100 tu banyak, nampak tak macam mana ajaran dalam Islam, macam mana hadis Nabi bagi panduan, menyebutnya sebanyak berapa kali? Sebanyak 10 kali. 10 kali sahaja, kan? 10 kali sahaja, maka dia seperti kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Seolah-olah kalau dia ucap 10 kali, maka dia seperti orang yang telah memerdekakan 4 jiwa daripada anak keturunan Nabi Ismail. Tapi ini hadis juga oleh riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Ini antara ganjaran. Yang ni memang ganjaran ini kita tengok besar, sangat besar Allah janji dekat kita. Tapi yang ini memang disebut dalam hadis-hadis, dalam kategori hadis yang ulama dah sepakat hadis ni dalam kategori hadis yang sahih, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Bergantung kepada kita, kita nak amal. Kita nak amal ke tak? Kita nak peruntuk masa kita ke tak? Kita nak ikhlas. Macam mana kita nak dapat? Kita tak mau masa kita berzikir, kita rugi. Di akhirat nanti kita tak dapat apa. Kita buat tu bukan kerana orang. Kita pun kata kena zikir, kita pun zikir depan orang. Kadang-kadang kita tengok orang dia zikir, tapi dia jadi sebutan, sambil bersembang pun dia zikir tapi tidak menghayati. Tapi kalau menghayati tu bagus, bukanlah kita nak menilai. Ini yang disebut. Jadi penjelasan daripada hadis ini menunjukkan keutamaan berzikir. Zikir, ingat kepada Allah dengan zikir-zikir yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis. Jadi bacaan tahlil, bukan tahlil yang selepas kematian itu, tapi tahlil ini ialah kalimah la ilaha illallah dan tasbih. Tasbih subhanallah ada kelebihan yang sangat besar. Dan zikir kepada Allah, apa yang dapat kita rumuskan daripada hadis ini ialah dapat menjaga kita daripada gangguan syaitan. Kita sendiri, ada setengah orang dia rasa masalah sikit je dia jumpa perawat dan sebagainya. Tapi sebenarnya selain itu, kalau yang dia rasa dia perlu kepada rawatan, bukanlah saya nak halang, tapi kita sendiri terlebih dahulu melazimi kita, sebab hadis ini menjanjikan bahawa ini dapat menjadi benteng kepada kita daripada gangguan syaitan. Dan zikir kepada Allah dapat menghapuskan dosa, sebab kita semua ada buat silap. Dan
sebenarnya zikir ini jugalah bentuk untuk kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah sahaja kita nak buat, cuma kita nak buat ke tak? Yang tu sahaja. Okey, kemudian apa lagi? Kita kena berlumba-lumba. Berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Kita tengok orang buat baik, kita nak lagi buat baik yang lagi banyak. Kan? Kita jangan pula duk nilai, dia tu nampak je macam baik. Kita duk tengok orang dan kita nilai orang. Kita sepatutnya melihat ke dalam diri kita apa kelemahan kita. Kemudian yang ni yang saya nak kongsikan juga tentang disebut sebagai hadis bitaqah. Hadis tentang kad. Biasa dengar tak? Hadis bitaqah, hadis tentang kad. Yang ni hadis riwayat Ibn Majah. Syekh Syuaib menilai sanadnya sebagai kuat. Syekh Al-Albani menilainya sebagai sahih. Saya baca maksudnya supaya kita dapat ambil yang ni orang kata iktibar, yang menunjukkan bahawa kalimah tauhid tu tidak dapat dikalahkan dengan apa-apa amalan sekalipun. Yang menunjukkan hadis ini menunjukkan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada seseorang yang terpilih dari umatku pada hari kiamat dari kebanyakan orang. Ni cerita tentang hari kiamat. Allah pilih daripada kebanyakan orang, lalu dibentangkan kad catatan amalan. Kan bila hari akhirat amalan kita akan dibentangkan, dan kad itu berjumlah 99 kad. Dan setiap kad itu dibentang, kad tu dibentang sejauh mata memandang. Kan? Maksudnya tak boleh nak cerita banyaklah. Sejauh mata pandang ni jauh lah, kan? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepadanya, apakah engkau ingkar, adakah engkau bantah cacatanmu ini? Yang dicatat tu adakah dia bantah? Dan dia menjawab, sebagai hamba dia jawab, tidak sama sekali wahai Rabbku. Dan Allah bertanya lagi, apakah yang mencatat hal ini? Apakah yang mencatat hal ini berbuat zalim kepadamu? Beliau menjawab, sekejap ya. Okey. Lalu ditanya pula, tidak ada jawapan, ditanya pula, apakah engkau ada uzur? Ada tak keuzuran apa-apa? Kan? Ataupun ada tak kebaikan di sisimu? Jadi ada beberapa soalan yang ditanya, dan lalu dipanggil laki-laki tersebut. Laki-laki itu menjawab tidak ada, dia tak ada keuzuran. Dan ada tak kebaikan? Dia kata tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya ada kebaikanmu yang kami masih catat. Ada kebaikan yang Allah catat, sehingga kamu tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang zalim pada hari kiamat. Lantas dikeluarkan satu kad. Kad tu dikeluarkan satu kad. Kad tu tertulis apa? Kalimah la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dia berkata, apakah kartu ini bersama dengan, dia tanya, apakah kad ini bersama-sama dengan catatan yang penuh dengan dosa? Dosa tu banyak. Satu catatan ni Allah berkata, sesungguhnya engkau tidaklah zalim. Lantas diletakkan kad-kad dosa yang 99 tadi tu di salah satu timbangan, dan satu kad yang ada kalimah la ilaha illallah di satu timbangan. Ternyata timbangan yang penuh dosa tersebut dapat dikalahkan dengan beratnya satu kad yang ada kalimah la ilaha illallah. Jadi kat sinilah menunjukkan bahawa kalau kita renung dalam hadis yang panggil hadis kad tadi, hadis bitaqah tadi, catatan amalan tu ada kalimah la ilaha illallah diletak dalam satu timbangan. Ibn Qayyim sebut dalam Madarij As-Salikin, dan satu catatan dosa dibentangkan banyak sejauh mata memandang.
Satu kad yang ada kalimah tauhid dapat mengalahkan catatan yang penuh dengan dosa. Dan ternyata dia tidak diseksa. Dan Ibn Qayyim menyebut kita pun tahu setiap daripada kita ahli tauhid. Kita ada keimanan dan kita ada kad ni. Kan? Dan namun kebanyakan kita kadang-kadang kita tidak menjaga dengan sebaik mungkin kalimah tauhid ini, sebagaimana yang saya telah jelaskan tadi, kena ikhlas, tak boleh melakukan perkara-perkara yang selain kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kesimpulannya, saya nak rumuskan kalimah la ilaha illallah. Kita boleh kata kalimah ini merupakan kunci syurga. Okey, amalan yang paling utama dan perkataan terakhir yang seharusnya diucapkan oleh setiap orang Islam sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Dan kalimah ini jugalah sebenarnya merupakan kunci untuk seseorang tu masuk Islam, kena mengucap dulu kalimah syahadah. Jadi mulanya kalimah ini Jadi saya nak kongsi juga kisah Abu Zur'ah, salah seorang tokoh hadis. Beliau menghembuskan nafas yang terakhir dengan mengakhiri usianya dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan nafas kita yang kita hembuskan sebelum kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, kita dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan bagi Abu Zur'ah, beliau mengucapkan kalimah tersebut ketika dia sedang mengajar, sedang ajar hadis, ada anak muridnya. Jadi mudah-mudahanlah sama-samalah kita mempersiapkan diri kita untuk, orang kata apa, macam saya sebut, kematian kita tak tahu bila ajal kita. Kan ada yang kita jumpa minggu lepas dan sebagainya. Ini saya pun kata kita tak tahu. Kita tahu semua orang akan dijemput oleh Allah Subhanahu Taala, tapi kita tak tahu tarikhnya bila, masanya bila. Dan tidak ada bekal yang lebih baik daripada bekal kalimah tauhid la ilaha illallah. Dan kena ingat kalimah ini adalah kalimah yang bermanfaat untuk kita di hari akhirat. Tapi kita kena pastikan kalimah ini dalam erti kata maknanya yang sebenar. Kita benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syirik, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita selalulah minta doa kepada Allah, minta pertolongan dan juga minta hidayah untuk Allah bantu kita menjadi orang yang lebih baik lagi daripada semasa ke semasa. Dan setakat itu sahajalah perkongsian daripada saya untuk kali ini. Sama-sama kita renung balik tentang, senang je kita sebut tauhid. Kadang-kadang kita lebih kepada aspek haram ke tak, halal ke tak. Tu salah satu aspek yang penting juga. Tapi tauhid inilah yang asas yang kita kena tengok balik, kita semak balik. Setakat itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.